Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan 6 akan membentangkan kajian lapangan yang bertajuk Implikasi Hedonisme dalam Kehidupan Sosial. Berikut merupakan senarai nama ahli kumpulan yang terdiri daripada 10 orang ahli dan senarai isi kandungan yang terkandung dalam kajian lapangan. Yang pertama ialah maksud hedonisme. Menurut Kamus Dewan edisi ketiga, hedonisme ialah pegangan atau pandangan yang mementingkan keseronokan atau kesenangan hidup semata-mata. Hedonisme merupakan ajaran atau pandangan bahawa kesenangan atau kenikmatan merupakan tujuan hidup dan tindakan manusia. Dalam erti kata lain, mereka beranggapan bahawa kesenangan dan kenikmatan adalah merupakan tujuan akhir hidup mereka. Yang seterusnya pula adalah konsep hedonisme. Secara umumnya, hedonisme mementingkan kepuasan nafsu semata-mata tanpa wujudnya sebarang panduan atau batasan tertentu, terutamanya ajaran agama. Hedonisme adalah satu ideologi yang mengukur sesuatu kebenaran itu melalui keseronokan. Sekiranya sesuatu perkara itu seronok, maka ia benar walaupun salah di sisi syarak dan begitulah sebaliknya. Baiklah, objektif untuk kajian lapangan ini yang pertama ialah mengkaji konsep, yang kedua menganalisis faktor dan yang ketiga mencadangkan langkah pencegahan. Seterusnya, bagi metodologi kajian pula, kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan juga kuantitatif. Kajian kualitatif adalah berdasarkan sumber kepustakaan seperti jurnal dan buku berautoriti. Manakala, kajian kualitatif pula adalah dari hasil pengumpulan data berdasarkan borang soal selidik. Seramai 30 hingga 35 responden yang merupakan pelajar Universiti Kebangsaan Malaysia terlibat dalam menjawab penyelidikan ini. Seterusnya adalah dapatan kajian dan perbincangan. Baik, dalam bahagian ini kami akan membincangkan tentang analisis data berdasarkan soal selidik melalui Google Form yang telah kami jalankan dan edarkan kepada mahasiswa dan mahasiswi UKM. Dan soal selidik ini mempunyai 4 bahagian. Bahagian A tentang pemahaman budaya hedonisme. Bahagian B tentang implikasi. Bahagian ketiga adalah faktor hedonisme dan yang keempat bahagian D, iaitu langkah pencegahan. Dan saya akan cuba terangkan seringkas yang mungkin. Jadi seramai 35 orang responden telah menjawab soal selidik yang kami edarkan dan dalam lingkungan umur 18 hingga 20 dan 21 hingga 25. Dan mereka ini terdiri daripada pelajar UKM, lelaki dan perempuan, seperti dapat dilihat dekat carta di sini ya. Jadi kami hanya ambil beberapa soalan mewakili setiap bahagian. Jadi untuk bahagian A, soalan tentang pemahaman konsep hedonisme. Tentang istilah hedonisme ini merupakan pegangan atau pandangan hidup yang mementingkan keseronokan dan kebahagiaan hidup semata-mata. Jadi majoriti yang menjawab dengan pasti adalah ya, iaitu seramai 31 orang. Dan selebihnya adalah tidak pasti. Dan yang kedua adalah tentang soalan realiti. Adakah anda berasa budaya hedonisme ini semakin berluas di Malaysia? Dan di sini kami ada kesemua jawapan berjaya dikumpul. Namun majoriti menjawab ya dan bersetuju dengan statement ini. Kemudian adalah bahagian B mengenai implikasi hedonisme ataupun kesan. Jadi dekat sini kami sediakan pilihan jawapan dan kesemua pilihan jawapan ini terisi dengan respons daripada responden kita. Namun pilihan jawapan yang tertinggi adalah keruntuhan akhlak dan moral kepada generasi muda, iaitu seramai 30 orang responden bersamaan 86%. Dan kesan yang terendah dipilih oleh responden adalah kadar pengangguran meningkat. Terusnya adalah bahagian C mengenai langkah pencegahan budaya hedonisme. Dekat bahagian C, kami memberikan beberapa situasi. Namun untuk menjimatkan masa, saya akan ambil salah satu sahaja, iaitu menurut Imam Al-Ghazali, kegagalan melawan nafsu dan kekurangan ilmu pengetahuan akan menjerumuskan kepada lembah kerosakan. Justeru, beliau telah mencadangkan beberapa cara untuk memulihkan kerosakan tersebut dengan mengamalkan gaya hidup sihat serta mendekatkan diri dengan majlis ilmu. Dan majoriti yang menjawab adalah bersetuju dengan kenyataan ini. Dan yang terakhir adalah bahagian D, faktor ataupun punca berlakunya budaya hedonisme. Di sini kami sediakan pilihan jawapan juga dan majoriti bersetuju kewujudan pusat hiburan di berbagai tempat
antara penyumbang utama kepada terjadinya isu ataupun budaya hedonisme. Dan yang paling rendah adalah faktor mengenai menikmati zaman muda sepuasnya. Jadi sekian sahaja daripada saya. Selebihnya akan diulaskan lebih lanjut oleh rakan-rakan saya. Terima kasih. Seterusnya kita beralih kepada pandangan ahli falsafah tentang hedonisme. Hedonisme muncul dalam awal sejarah ilmu falsafah pada tahun 433 Masihi. Dan tokoh utama yang mula menjadi pencetus kepada konsep hedonisme ini ialah Aristippus. Aristippus menjawab semua persoalan yang dikemukakan oleh Socrates tentang tujuan hidup seseorang manusia. Beliau menjawab bahawa yang terbaik dalam hidup seseorang manusia itu adalah kesenangan dan kebahagiaan. Seterusnya, daripada pandangan Jeremy Bentham pula, hedonisme ini mempunyai hubungan secara tidak langsung dengan fitrah yang menghubungkan manusia dengan faktor kegembiraan dan kesakitan. Dan faktor inilah yang akan mempengaruhi kehidupan manusia dalam membuat sesuatu keputusan dan dalam menentukan sesuatu tindakan yang patut dilakukan. Di samping itu, Epicureans pula berpendapat bahawa keseronokan dan kesengsaraan itu adalah lumrah yang akan dihadapi oleh semua manusia. Beliau menggariskan bahawa keseronokan dan kesengsaraan ini sebagai konsep penting dalam mematangkan seseorang manusia. Walaupun kesakitan itu adalah suatu pengalaman yang kurang menyenangkan, tetapi beliau tidak menafikan bahawa kesakitan itulah adalah jalan tengah untuk kita mencapai keseronokan. Perintis kepada fahaman hedonisme iaitu Socrates dan Epicureans berpendapat bahawa keseronokan dan kesengsaraan adalah lumrah yang akan dihadapi oleh semua manusia, dan mereka berdua menggariskan keseronokan dan kesengsaraan sebagai satu konsep penting dalam sistem pembelajaran untuk mematangkan kehidupan. Walaupun kesakitan adalah satu proses yang kurang menyenangkan, tapi Socrates dan Epicurean menafikan keberadaan sakit itu sebagai jalan tengah untuk mencapai keseronokan. Selain itu, menurut pandangan ahli falsafah, hedonisme ini terbahagi pada dua bentuk, iaitu hedonisme psikologi dan hedonisme etika. Untuk hedonisme psikologi ialah satu prinsip bahawa manusia sentiasa melakukan sesuatu perkara yang difikirkan akan dapat memberi kegembiraan terbesar kepada diri mereka. Prinsip ini kemudiannya dikenali sebagai hedonisme psikologi egoistik atau mementingkan diri sendiri. Hedonisme psikologi turut beranggapan bahawa manusia secara semula jadi sentiasa akan memilih satu perkara yang menyenangkan daripada memilih kesakitan. Seterusnya, hedonisme etika adalah satu prinsip bahawa seorang insan seharusnya melakukan suatu tindakan atau keputusan yang memberi kegembiraan dan kebahagiaan terbesar pada diri mereka. Kepercayaan ini dikenali sebagai hedonisme etika universal atau hedonisme sejagat. Hedonisme etika berpendapat bahawa seorang manusia seharusnya bertindak untuk memperolehi kebahagiaan dan menghindarkan segala perkara yang mendatangkan kesakitan kepada mereka. Dengan kaedah ini, mereka percaya mereka dapat memperoleh kehidupan yang efektif dan yang terbaik. Baiklah, seterusnya kita lihat pula kepada faktor-faktor berlakunya hedonisme. Pertama sekali, pengaruh media massa. Kecanggihan teknologi seperti kewujudan aplikasi TikTok, Instagram, Facebook dan sebagainya menjadikan generasi masa kini mudah untuk menerima segala jenis maklumat tanpa tapisan, termasuk budaya daripada barat. Macam yang kita tahu, media massa terbagi kepada dua, iaitu media cetak dan media elektronik. Tetapi untuk penyebaran budaya hedonisme ni, kita lebih nampak melalui media elektronik lah, kerana tak dapat dinafikan kan, zaman sekarang ni boleh dikatakan rata-rata remaja memiliki peranti ataupun telefon bimbit yang tersendiri, dan melalui telefon bimbit ni lah kita didedahkan dengan pelbagai budaya-budaya barat yang mudah mempengaruhi jiwa remaja. Yang kedua, pengaruh rakan sebaya. Anak-anak yang kurang kasih sayang keluarga mencari perhatian dengan bergaul bersama kawan-kawan yang dapat memahami masalah dan keinginan mereka, seterusnya terjebak dengan budaya negatif seperti melepak dan merokok. Hal ini boleh dikatakan sedemikian kerana remaja ni mereka merasakan jiwa mereka lebih dekat dengan kawan-kawan berbanding dengan keluarga mereka tersendiri. Jadi
kalau ada apa-apa masalah ataupun mereka ingin mendapatkan nasihat, mereka akan cari kawan terlebih dahulu berbanding ahli keluarga mereka sendiri. Maka secara tidak langsung remaja mudah untuk menerima segala ajakan daripada kawan mereka sendiri, walaupun ajakan tersebut berbaur kepada kerosakan dan mempunyai impak negatif lah. Okey. Seterusnya yang ketiga, wujud pelbagai pusat hiburan. Kewujudan pusat hiburan ni menyebabkan remaja masa kini lebih cenderung untuk menghabiskan masa di luar. Contohnya, mereka gemar untuk menghadiri konsert hiburan dan pesta yang hanya bermotifkan keseronokan semata-mata. Kalau nak kata hiburan ni sangat dekat dengan kita. Kita boleh nampak sendiri dekat Malaysia pun sangat banyak penganjuran konsert-konsert. Dan kalau kita tengok realiti masa tahun baru hari itu baru saja terjadi, pihak berkuasa telah menyerbu pusat hiburan kan, dan ramai sangat didapati melakukan perkara seksual dan perkara-perkara yang tak sepatutnya lah. Dan kalau kita tengok kat situ, purata umum mereka ialah golongan remaja sebenarnya. Seterusnya yang keempat, kekurangan didikan agama juga menjadi salah satu faktor berlakunya budaya hedonisme ni. Kenapa? Kerana masyarakat yang hidup tanpa didikan agama ni akan melakukan sesuatu perkara tanpa batas kerana mereka tidak mempunyai petunjuk dan peraturan yang boleh diikuti untuk mengekang mereka daripada melakukan sesuatu perbuatan ataupun suatu tindakan tu yang menyalahi hukum agama. Mereka tak tahu nak bezakan apa itu halal dan apa itu haram. Dan kadang-kadang sekarang kita tengok pun walaupun orang Islam, orang Islam hanya pada kad pengenalan kan, tapi cara hidup tu sendiri tak menggambarkan Islam kerana menyalahi batas-batas agama. Mereka cenderung mengikuti hawa nafsu, seterusnya membawa kepada kebinasaan diri, keluarga dan masyarakat. Lagi satu, saya suka memetik petikan daripada lirik lagu ni. Iman tidak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Kerana sekarang orang kata apa-apa kalau anak salah, salahkan ibu bapa. Sedangkan ibu bapa dah lentur anak-anak, dah ajar daripada kecil didikan yang baik. Tapi bila mereka meningkat remaja, mereka sendiri yang salah memilih cara hidup mereka. Baiklah. Seterusnya yang kelima, keruntuhan institusi keluarga. Ibu bapa yang sibuk bekerja tidak dapat memantau aktiviti anak-anak mereka seharian dan menyebabkan anak-anak bebas melakukan hal mereka sendiri. Baiklah, untuk isu ni, keruntuhan institusi keluarga ni kadang-kadang kita tengok berpunca daripada perceraian ataupun mungkin poligami ataupun konflik dalam rumah tangga tu sendiri, yang mana sedikit sebanyak memberi tekanan kepada jiwa para remaja dan anak-anak. Jadi penyelesaiannya ialah mereka bertindak untuk mencari ketenangan di luar rumah dengan menghabiskan masa bergaul dengan rakan-rakan yang dapat memahami perasaan mereka. Baiklah, yang terakhir ialah globalisasi. Apa globalisasi ni? Globalisasi ni merupakan ledakan teknologi maklumat dan telekomunikasi yang tinggi dan canggih sehingga meninggalkan kesan terhadap pemikiran dan gaya hidup. Barat menggunakannya untuk memindahkan nilai mereka dalam bidang falsafah, pemikiran, ekonomi, kapitalis dan kebudayaan hedonisme secara serentak. Sebagai contoh, remaja sekarang mudah terjerumus untuk mengikuti budaya negatif daripada barat yang dianggap moden dan terkini. Contohnya pakaian, muzik dan makanan. Ni kita sendiri boleh lihat hari ni, kalau kita ambil contoh satulah pakaian lah kan. Pelbagai orang kata fashion pakaian yang ditonjolkan oleh remaja zaman kini, terutamanya golongan wanita kan. Itu semua ialah berunsurkan daripada barat. Globalisasi juga memudahkan berlakunya kes jenayah yang susah dikawal oleh undang-undang yang sedia ada, seperti jenayah cyber yang beroperasi secara haram tanpa permit daripada pihak berkuasa. Itu sahaja berkenaan dengan faktor hedonisme.
Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan tentang kesan hedonisme. Terdapat 7 kesan hedonisme melalui kajian yang kami lakukan. Yang pertama, generasi muda lupa akan matlamat hidup yang sebenar. Hal ini bermaksud, generasi muda terlalu leka dengan keseronokan semata-mata sehingga menyebabkan mereka akan terus lalai dengan kesenangan yang mereka ada. Kesan yang kedua, meningkatkan gejala jenayah dan keruntuhan akhlak. Perkara ini akan menjadi semakin buruk jika tidak dipantau dan tindakan tidak diambil. Kesan hedonisme sangat berpengaruh dan menjadikan golongan remaja yang alpa akan memburukkan lagi keadaan negara dan mencemarkan nama imej negara. Seterusnya, kesan hedonisme adalah kadar pengangguran semakin meningkat. Golongan remaja akan membazirkan masa bersama rakan-rakan yang bersama-sama dengan mereka yang tidak mempunyai matlamat seperti berkaraoke setiap minggu, melihat wayang dan sebagainya. Akhir sekali, kesan hedonisme adalah menyebabkan sikap boros dan mewah. Seperti sedia maklum, kesan hedonisme ini akan menjadikan manusia semakin kasar. Hal ini kerana mereka seakan-akan mengikut keinginan dan menjadikan mereka hilang kepekaan dan merosakkan fitrah manusia. Kesan hedonisme. Yang kelima, bersikap pentingkan diri, individualistik dan materialistik, menjadikan diri mereka sombong dan berperwatakan kasar. Biasaanya, orang yang mementingkan keseronokan dan kesenangan hidup semata-mata ni, mereka lama-kelamaan akan mula muncul sifat-sifat negatif dalam diri mereka tanpa mereka sedar. Itu yang kadang-kadang mereka mula sombong, mula melakukan perkara yang tak elok dan sebagainya. Seterusnya, yang keenam, pergaulan bebas yang berleluasa, pencampuran antara lelaki dan perempuan tanpa batasan. Untuk ni kita boleh tengoklah kat luar, terutamanya kat kawasan-kawasan bandar, ada yang mereka berpegang tangan padahal mereka tak ada apa-apa hubungan pun. Dan yang ketujuh, jauh dari nilai-nilai agama, menjadikan diri mereka cenderung untuk melakukan kejahatan tanpa memikirkan baik buruk sesuatu perkara. Macam yang saya cakap tadi, bila dah mula muncul sifat-sifat negatif dalam diri mereka, nilai-nilai agama akan mula hilang satu persatu tanpa mereka sedar juga. Seterusnya, kita beralih pula kepada langkah-langkah mengatasi hedonisme. Yang pertama adalah mewujudkan sistem ilmu melalui media massa. Sistem ilmu melalui media massa ini dapat menyampaikan maklumat dan ilmu pengetahuan dengan lebih pantas. Dengan ini, penonton akan mudah terdedah dengan ilmu agama ataupun apa-apa sahaja maklumat yang disampaikan, termasuklah kesan buruk hedonisme ini, dan ianya dapat diketahui oleh lebih ramai masyarakat lagi. Yang kedua, mencorakkan pendidikan agama dan nilai murni yang kukuh sejak daripada kecil. Anak-anak yang dilatih dan dibentuk dari kecil akan membesar dengan didikan agama dan nilai murni yang baik hasil daripada didikan ibu bapa. Oleh itu, pegangan agama yang kukuh dapat mengelakkan anak-anak daripada terjebak dengan budaya hedonisme ini. Langkah seterusnya untuk mengatasi budaya hedonisme ini ialah pihak sekolah dan kerajaan hendaklah mengadakan lebih banyak program keagamaan dan meningkatkan hikmat kaunseling di sekolah. Hikmat kaunseling dapat membantu anak-anak remaja berkongsi masalah dan mendapatkan bimbingan secara selamat. Sementara, program keagamaan di sekolah akan menghindarkan anak-anak daripada hiburan melampau. Selain itu, langkah lain ialah menulis pengawalan undang-undang. Penggubalan undang-undang merupakan satu panduan kepada masyarakat awam untuk menjalani perkhidmatan awam dengan sistematik. Pelanggaran terhadap undang-undang tersebut akan dikenakan tindakan atau denda bagi memastikan orang ramai tidak mengulangi perbuatan yang sama pada masa akan datang. Akhir sekali, pengawasan daripada pihak berkuasa. Pengawasan yang berkesan dan pantas seperti meletakkan kamera dita tertutup di tempat awam dapat membantu pihak berkuasa memantau keadaan semasa dengan lebih terperinci dan berkesan. Hal ini sekaligus dapat mengurangkan budaya hedonisme seperti melepak, lumba haram dan sebagainya daripada berleluasa di kalangan masyarakat. Kesimpulannya, hedonisme adalah cara hidup yang berbahaya dan tidak seharusnya dinormalisasikan pada zaman kini. Berdasarkan soal selidik yang dijalankan, sudah jelas bahawa hedonisme memberi impak yang lebih buruk daripada yang baik.
Oleh itu, mencegah adalah lebih baik daripada merawat kerana kesan bagi mereka yang mementingkan budaya hedonisme ini boleh mengakibatkan kelalaian sekaligus kehilangan nyawa baik untuk diri sendiri ataupun masyarakat. Akhir sekali, ini merupakan antara beberapa contoh rujukan yang kami gunakan semasa menyiapkan tugasan ini. Dan ini pula merupakan beberapa contoh jurnal yang kami jadikan sebagai rujukan. Sekian, itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih. Assalamualaikum.